Selamat pagi dan selamat sejahtera, kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Bagi anda yang masih lagi belum subscribe, bantu saya tekan butang subscribe kat bawah tu supaya anda akan dapat lagi video pembelajaran yang menarik pada masa akan datang. Seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas kita, ini ada 5 perbendaharaan kata yang perlu kamu tulis dalam buku ejaan kamu. Bagi murid yang telah tulis, kamu sangat bagus dan kamu sangat hebat. Bagi murid yang belum lagi menulis ejaan, sila tulis sekarang. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar pada bahagian A, iaitu bina ayat. Seperti biasa, sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, buku bina ayat dan juga buku perbendaharaan kata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, kita buka muka surat 131. Lai tong shemen ta kai ke pen I pai san se I ye. Okey, kita akan masuk pada unit yang baru, iaitu unit 25, Rahsia Keajaiban Sains, dan tajuk kecilnya adalah Mari Buat Eksperimen. Seperti biasa, kemahiran yang kita akan pelajari pada hari ini berkenaan 1.7.2 berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang dramatis secara bertata susila. Jadi pembelajaran pada hari ini berkenaan dengan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang dramatis bertajuk Mari Buat Eksperimen. Mari kita lihat slide seterusnya. Ini adalah satu contoh set induksi yang cikgu berikan kepada kamu sebelum kita masuk kepada buku teks. Sekiranya kamu dapat lihat di sini, ini adalah salah satu contoh eksperimen sains tentang kapal terbang yang diperbuat daripada polistirina. Okey, dan kita lihat kapal terbang ini dapat terbang dan itulah perkaitan antara tajuk kita hari ini. Mari kita lihat buku teks, dan ini ada 2 gambar, ada bahagian di atas dan juga 2 gambar pada bahagian bawah, dan ada juga satu petikan di sini. Mari sama-sama kita bacakan petikan tersebut. Cikgu Wong menjalankan eksperimen kapal terbang di dalam bilik sains. Beliau meminta murid-murid memerhatikan eksperimen yang dilakukannya dengan teliti. Baiklah, dekat sini kita dapat lihat seorang cikgu yang bernama Cikgu Wong sedang membuat satu eksperimen sains tentang kapal terbang. Jadi ada 2 situasi di sini. Situasi pertama, kita dapat lihat Cikgu Wong telah membalingkan polistirina yang berbentuk segi 4. Tetapi dalam masa yang sama, setelah Cikgu Wong membaling, polistirina itu tidak boleh terbang dan hanya jatuh di hadapan beliau sahaja. Jadi di bawah ini ada dinyatakan satu soalan, mengapakah polistirina yang rata tidak dapat meluncur laju di udara? Ini adalah soalan bagi situasi 1. Mari kita lihat situasi 2, di mana Cikgu Wong telah mencipta satu kapal terbang daripada polistirina yang sama. Kemudian Cikgu Wong telah membaling kapal terbang itu di dalam bilik sains, dan kita dapat lihat kapal terbang itu dapat meluncur laju di udara di dalam bilik sains tersebut. Dan untuk situasi kedua, ada satu soalan lagi, mengapakah kapal terbang polistirina mudah meluncur laju di udara? Jadi dekat sini ada 2 perbezaan. Yang pertama, situasi 1, Cikgu Wong hanya membaling polistirina yang berbentuk segi 4 tetapi tidak boleh terbang. Dan kita lihat pula pada gambar yang kedua, polistirina yang sama tetapi dicipta dalam bentuk kapal terbang, dan akhirnya polistirina itu dapat terbang di dalam bilik sains. Dan untuk aktiviti hari ini kita perlulah berbincang dan mengemukakan pendapat masing-masing. Dan di sini ada sedikit clue ataupun sedikit kata kunci yang boleh digunakan untuk membina jawapan kamu. Yang pertama disebabkan oleh faktor daya geseran, menghalang, bentuk, meluncur, mudah, pergerakan dan rintangan. Dan yang paling penting pada bahagian bawah iaitu aerodinamik.
Untuk aerodinamik, kita dapat lihat ini adalah satu lakaran tentang kapal terbang, dan dengan terhasilnya kapal terbang yang ada berbentuk aerodinamik, maka kapal terbang tersebut dapat meluncur laju di udara mengikut kepada aliran udara yang kita lihat dalam gambar ini. Mari sama-sama kita bincangkan jawapan dalam situasi 1 dan juga situasi 2. Untuk situasi 1 tadi, Cikgu Wang memberi soalan, mengapakah polisterina yang rata tidak dapat meluncur laju di udara? Jadi di sini kita dapat ketahui polisterina yang rata tidak dapat meluncur laju di udara kerana disebabkan oleh bentuk polisterina itu sendiri dan juga tiada aerodinamik. Dan untuk situasi kedua, mengapakah pula kapal terbang polisterina mudah meluncur laju di udara? Kenapa kapal terbang boleh terbang? Kerana disebabkan oleh, kita lihat jawapan. Kapal terbang polisterina mudah meluncur laju di udara kerana mempunyai bentuk aerodinamik. Itu adalah kata kunci yang pertama. Aerodinamik ini pula dapat mengurangkan daya geseran dan rintangan yang menghalang pergerakan sesuatu objek. Mari kita lihat gambar yang tadi. Ini adalah bentuk kapal terbang aerodinamik yang boleh menyebabkan kapal terbang itu laju di udara. Baiklah, jadi untuk kerja rumah kamu pada hari ini, sebelum kita masuk pada kerja rumah, di sini cikgu ingin nyatakan faktor polisterina boleh terbang adalah daripada aspek bentuk. Okey, apa yang paling penting adalah polisterina itu perlu dicipta dalam bentuk kapal terbang. Sekiranya kamu cipta polisterina berbentuk kereta ataupun lori dan kemudian kamu baling, tidak jadi apa-apa hasil kerana tiada aerodinamik. Jadi kata kunci di sini adalah dari aspek bentuk itu sendiri dan aerodinamik. Mari kita lihat kerja rumah pada hari ini berkenaan dengan ciptaan sains. Jadi kerja rumah kita adalah bina ayat. Gambar di bawah menunjukkan manfaat ciptaan sains dan teknologi. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang manfaat ciptaan sains dan teknologi tersebut. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Seperti biasa, untuk anda menghasilkan ayat atau membina ayat, pertama sekali kita kena faham kehendak soalan. Oleh itu kita perlu gariskan kehendak soalan, iaitu manfaat ciptaan sains dan teknologi. Manfaat ini dalam bahasa Cina dipanggil sebagai haucu. Okey, manfaat, kelebihan, faedah, satu kata kunci yang sama dalam bahasa Cina dipanggil sebagai haucu. Yang kedua, kita perlu kenal pasti kata kerja bagi setiap gambar. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat, kita perlu bulatkan setiap gambar. Mari kita lihat pada gambar pertama, seorang pemandu sedang memandu kereta. Dan apa kaitan dengan sains? Kita lihat di sini, pemandu tersebut sedang melihat satu sistem di dalam keretanya dipanggil sebagai sistem navigasi kereta. Jadi apakah kebaikan yang pemandu ini peroleh? Semestinya dapat membantu pemandu. Gambar yang kedua kata kerjanya adalah menghasilkan bunyi. Kita dapat lihat di sini ada satu peralatan. Apakah nama peralatan tersebut? Dan peralatan tersebut dipanggil sebagai penggera kebakaran. Dan penggera kebakaran ini dapat menghasilkan bunyi sekiranya ada tempat yang terbakar. Kemudian kita lihat pada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini fungsi dia adalah untuk mengurangkan tahap kepanasan di dalam rumah. Jadi benda ini akan dipasang pada bumbung peredaran udara panas. Mari kita lihat gambar yang ketiga. Kita dapat tahu ini semestinya setereka. Setereka digunakan untuk menggosok baju dengan mudah. Dan gambar yang terakhir adalah kita dapat lihat satu kamera litar tertutup atau dipanggil sebagai CCTV. Digunakan untuk mengawal rumah.
Jadi setiap alatan ni kita perlu tahu apakah nama alatan tersebut. Yang pertama adalah sistem navigasi kereta dapat membantu pemandu untuk melihat tempat yang ingin ditujui. Dan gambar yang kedua adalah penggerak kebakaran. Penggerak kebakaran akan menghasilkan bunyi sekiranya terdapat asap di sesuatu kawasan ataupun terdapat kebakaran di sesuatu tempat. Untuk gambar yang ketiga dipanggil sebagai ventilator. Ventilator ini akan dipasang pada bumbung untuk peredaran udara panas di dalam rumah. Dan gambar keempat kita tahu setereka. Setereka boleh menggosok baju dengan mudah. Dan yang terakhir adalah kamera litar tertutup. Jadi ada 5 kata kerja di sini yang telah cikgu senaraikan dan juga 5 subjek untuk kamu bina ayat. Seperti biasa, kita dah tahu kata kerja, kita dah tahu apakah subjek dia, kita pergi kepada teknik SKOP. Untuk teknik SKOP, cikgu dah senaraikan 5 kata kerja yang telah kita bincangkan tadi, iaitu membantu, menghasilkan, dipasang, menggosok dan mengawang. Jadi, untuk pada bahagian subjek, kamu perlu letakkan kata kerja di sini yang kamu perlu letakkan perkataan yang berwarna kuning pada bahagian subjek, iaitu seperti contoh cikgu beri pada nombor 1, sistem navigasi kereta dapat membantu pemandu melihat tempat yang ingin ditujui. Begitu juga dengan nombor 2 seperti di sini, iaitu penggera kebakaran, kemudian ventilator, setereka dan kamera litar tertutup. Jadi kamu perlu sambung sahaja, letakkan subjek di sini, kemudian kamu hanya panjangkan ayat tersebut dengan letak pada bahagian P, iaitu perluasan ayat. Untuk perluasan ayat, sila gunakan kata sendi ataupun kata hubung yang bersesuaian supaya kamu dapat menghasilkan satu ayat lengkap dan kamu akan dapat 2 markah bagi setiap ayat. Jadi sebelum cikgu akhirkan kelas pada hari ini adalah 5 ejaan yang akan kamu tulis dalam buku perbendaharaan kamu, dan kita akan buat ejaan ini pada minggu hadapan. Jadi sekadar itu sahaja kelas cikgu pada hari ini. Diharap kamu dapat faham topik dan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye bye.